Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah para pelajar yang saya kasihi, hari ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita bagi membincangkan topik seterusnya iaitu 1.2 analisis fungsi, yang mana dalam topik ini kita akan tengok tiga subtopik iaitu yang pertama 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, 1.2.2 melukis sistem fungsi, dan 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Satu poin dua analisis fungsi. Sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu dengan yang lain. Sistem juga saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Setiap bahagian dalam produk tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu dengan yang lain. Kini kita teruskan dengan subtopik 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apabila analisis fungsi dibuat, fungsi setiap komponen yang melengkapkan sesuatu produk akan dinyatakan. Sebagai contoh, komponen bagi sebuah kerusi ialah tempat duduk, penyandang kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. Komponen tersebut di atas saling berhubung antara satu dengan lain dengan kepentingan fungsi masing-masing. Jika mana-mana komponen pincang, maka fungsi produk itu akan terjejas. Contohnya, skru berkarat akan menyebabkan ia patah dan menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandang kerusi tertanggal. Dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Produk membentuk satu sistem bagi produk itu sendiri. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Objek pula menerima kesan daripada fungsi produk, dan dengan kata lain, objek adalah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dapat digambarkan seperti rajah di bawah. Kita ada produk atau sistem, seterusnya kita ada fungsi, dan seterusnya kita ada objek ataupun penerima kesan. Produk akan menjalankan fungsi, manakala fungsi adalah merupakan tindakan yang akan dilakukan terhadap objek, dan objek pula merupakan parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Berikut adalah contoh beberapa produk, fungsi dan objek. Contoh yang pertama, kita ada meja dan fungsinya memegang. Dan apakah objek yang dipegang? Buku. Contoh kedua, kita ada cawan. Fungsinya masih lagi sama iaitu memegang. Apa yang dipegang? Air. Okey, contoh yang ketiga, kita ada klip. Fungsinya masih sama, memegang juga, dan apa yang dipegang ataupun objek yang dipegang, apa dia? Itu kertas. Dan contoh kita yang keempat, kereta. Tetapi kereta fungsi dia apa? Fungsi dia adalah mengangkut. Kita tak akan kata kereta memegang. Fungsi kereta adalah mengangkut. Dan apakah objek yang diangkut? Manusia. Jadi di sini saya nak tekankan penggunaan fungsi ataupun tindakan bagi sesuatu objek hendaklah tepat untuk kita gunakan. Sebagai contoh, mop fungsinya menyerap air. Correction tape fungsinya menutup tulisan. Seterusnya, botol fungsinya memegang air. Dan pengasah pensel fungsinya menajamkan mata pensel.
Seterusnya, kita pergi kepada subtopik 1.2.2 melukis sistem fungsi. Fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Kesemua komponen boleh digambarkan melalui sistem fungsi seperti yang ditunjukkan, iaitu produk kita ada meja, kemudian fungsi dia memegang dan objek yang dipegang adalah buku. Meja mempunyai fungsi memegang sebuah buku. Memegang bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat untuk meletakkan buku. Aspek fungsi ini dapat dijelaskan dengan kewujudan bahagian komponen meja yang memegang buku, iaitu bahagian muka meja. Rangkaian fungsi terbentuk pada bahagian komponen meja, iaitu bermula daripada lantai yang memegang kaki meja, skru memegang kaki meja dan muka meja, kaki meja memegang muka meja, dan muka meja memegang buku. Dalam jadual di bawah, lantai merupakan supersistem. Supersistem ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan. Sekiranya lantai tidak rata, maka kedudukan meja tidak stabil, walaupun komponen lain dapat berfungsi dengan cekap. Berdasarkan jadual tersebut, sistem fungsi komponen dapat dilukis melalui rajah model fungsi. Rangkaian pada komponen meja menggambarkan keadaan komponen meja melalui hubungan anak panah. Sebagai contoh, lantai memegang kaki meja memegang muka meja memegang buku. Dan pada masa yang sama, skru memegang kaki meja dan muka meja. Baiklah para pelajar, sekarang kita masuk kepada subtopik yang terakhir iaitu 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Berikut ada 4 garisan interaksi yang pelajar kena tahu. Untuk contoh yang pertama, garisan anak panah yang pertama maksudnya berguna atau normal. Garisan yang kedua yang putus-putus maksudnya berguna tetapi tidak mencukupi. Garisan yang ketiga kita dapati berbeza ketebalan berbanding dengan garisan pertama. Maksudnya berguna tetapi berlebihan. Dan garisan berombak yang keempat maksudnya bermasalah ataupun harmful. Sebagai contoh, meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai membuat tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir jatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dan kaki meja banyak yang berkarat. Situasi bagi masalah meja di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi seperti yang ditunjukkan. Kita dapati lantai memegang kaki meja dan garisan yang digunakan adalah garisan normal. Maksudnya lantai tidak mendatangkan masalah pada kaki meja. Kaki meja memegang muka meja dan nampak tak garisan yang digunakan adalah garisan putus-putus bermaksud kaki meja masih lagi berfungsi memegang muka meja tetapi tidak mencukupi dan menyebabkan muka meja bergoyang. Begitu juga muka meja memegang buku dan kita dapati masih lagi garisan putus-putus digunakan kerana muka meja dah jadi tak stabil untuk memegang buku. Dan di sini kita dapati juga skru yang dinyatakan Ahmad tadi yang sepatutnya memegang kaki meja dan muka meja juga tidak mencukupi fungsi dia, menyebabkan kaki meja dan muka meja bergoyang. Dan apakah punca kepada skru tersebut?
kita dapati puncanya adalah daripada super sistem yang menyebabkan skru tersebut berkarat. Maka, anak panah yang bergelombang ini digunakan. Kita teruskan dengan masalah fungsi dan punca masalah. Dalam penyelesaian masalah secara inventif, masalah dapat dikenal pasti melalui analisis fungsi komponen produk. Melalui kaedah ini, masalah dapat dikesan dan mudah mencari alternatif penyelesaian. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah, iaitu yang pertama, mengenal pasti masalah pada model fungsi dan yang kedua, mengenal pasti masalah pada komponen yang terlibat. Masalah dan komponen meja yang terlibat dapat dibuat kesimpulan seperti yang berikut, iaitu masalah meja bergoyang dan tidak stabil, dan daripada model fungsi yang telah kita bina, kita dapati memang bahagian skru yang dibulatkan ini yang mengalami masalah yang disebabkan oleh kelembapan daripada supersistem. Seterusnya, kita masuk kepada analisis berantai punca dan kesan. Tujuan analisis berantai punca dan kesan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Soalan akan terhenti apabila jawapan diperolehi. Jawapan yang diperoleh mungkin disebabkan oleh halangan semula jadi, halangan sains dan fizik atau halangan sifat asas objek seperti contoh dalam jadual di bawah. Sebagai contoh, halangan semula jadi kita ada panas, hujan dan kelembapan. Untuk sains dan fizik pula kita ada momentum dan graviti, dan untuk jenis halangan sifat asas objek adalah kebolehan manusia itu sendiri. Meja menjadi tidak stabil kerana skru tidak dapat mengikat muka meja dan kaki meja dengan ketat. Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Punca dan kesan yang dicari mestilah melibatkan objek dan parameter. Contohnya dapat dilihat dalam cartale berikut. Okey, di sini kita dapati meja tidak stabil dan kita tanya, kenapa meja tidak stabil? Setelah itu kita dapat dua puncanya, iaitu yang pertama, muka meja tidak stabil dan yang kedua, kaki meja juga didapati tidak stabil. Kita tanya, mengapa muka meja tidak stabil? Dan kita dapati skru yang mengikat muka meja telah longgar. Dan kita tanya juga kenapa kaki meja tidak stabil dan kita dapati pula skru pada kaki meja juga turut longgar. Dan kita tanya lagi, kenapa skru longgar? Dan kita dapati puncanya adalah kerana skru berkarat. Dan kita tanya lagi, kenapa skru berkarat? Dan kita dapati puncanya adalah daripada kelembapan supersistem. Baiklah pelajar, demikian tadi sesi PDPR kita untuk hari ini dan seperti biasa saya nak awak jawab kuis yang telah saya sediakan dengan menggunakan kod berikut iaitu 03365532. Pastikan awak jawab dan dapat paling kurang 70 markah. Tak cecah 70, sila jawab semula. Sekian saja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi PDPR akan datang. Pastikan awak buat semua kerja yang telah saya nyatakan dalam arahan tugasan untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.